ada pihak ikat dia pula. Jadi kita mengeluh. Jadi 3 perkara besar ini, akidah, fiqh, juga akhlak, ataupun kurungannya tasawuf, boleh. Adab, boleh. Maka dia bersepadu, tak boleh berbelah bagi. Sebab itu kalau sesiapa yang beriman dengan Islam, dia wajib menerima dan mengambil keseluruhannya. Kalau dipecahkan lagi kepada kehidupan manusia ni banyak perkara. Kalau dalam hal ibadah, kita ada perintah-perintah ibadah. Lepas tu ada tentang munakahat, perkahwinan. Dalam Islam ada perkahwinan. Bagaimana Islam menyediakan satu peraturan dalam perkahwinan ini. Dan tak bolehnya hidup bebas. Hari ni orang nak hidup bebas, tapi hidup macam suami isteri, tapi tak nak ada ikatan. Nak tinggal sebumbung, boleh tidur sekatil, boleh melakukan hubungan, tapi tak mau ikatan suami isteri. Jadi itu bebas sangat. Nak ikut cara barat ya. Saya dengar cerita pemain bola sepak Ronaldo. Dia asalnya tidak bernikah dari segi akad lah. Dia Kristian lah. Tapi bila dia nak main bola Piala Dunia di Qatar negara Arab Islam, Qatar tak membenarkan mereka yang tak berkahwin ini, walaupun dengan agama masing-masing, tinggal bersama. Jadi pemain Portugal ni bawa isteri tinggal bersama. Jadi dia khabarkan dia kena akad nikah dia lah. Sampai begitu sekali. Jadi sekarang dia dah nikah lah, walaupun dari segi bukan syariat Islam. Pada dia, pada ajaran agama dia suami isteri lah. Tambah main pula dekat Arab Saudi sekarang ni kan. Jadi dia dah pakai jubah. Ada kata dia masuk Islam, wallahualam. Kita pun nak pastikan berita yang sebenar macam mana. Jadi kalau dia mengamalkan sebahagian daripada Islam pun tak cukup, sebab dia pun tidak Islam. Jadi kita pula Islam tak boleh ambil yang mana ikut selera kita. Sebab itu wajib menerima dan mengambil keseluruhannya. Tidak boleh memilih mana yang ia suka dan meninggalkan mana yang dia tak suka. Jadi dalam Islam ada munakahat, hidup keluarga, ada nikah kahwin. Kalau cerai pun ada dia punya peraturan. Ya. Kalau bercerai pun sampai tahap 3 kali bercerai saja. Kalau nak jatuhkan talak pun, dia maknanya perintah Allah tu suruh jatuhkan talak 1 dulu, memberi peluang ada lagi boleh rujuk. Lepas tu kalau tak boleh juga 2, yang kali kedua. Dia tak ada pula terus talak 3, jatuhkan kau dengan talak 3. Lepas tu dah dia nak balik isteri dia. Kau dah talak 3. Syarat dia bila dah talak 3 tu nak kahwin, orang tu kena berkahwin dulu. Bekas isteri dia kena berkahwin dan mesti bersetubuh. Kita tak boleh lah, kita warning lah. Tu yang saya heran tu, mana datang istilah Cino Buto ni. Dia jadi istilah Melayu kita. Kalau orang Cina tanya, apa itu Cino Buto? Kan? Seolah-olah maknanya mungkin sejarahnya agak cerita lah. Dia takut nanti bila dah kahwin dengan orang yang lebih baik daripada dia, kawan tu tak nak corai kan, dia ambil orang tu cahaya nunalik buto pula tu. Maknanya pegang aja kawan kan. Tak boleh. Dia mesti bersetubuh. Bersetubuh itu mesti dukhul, masuk zakar ke dalam parat. Memang bersetubuh. Kan? Walaupun dia orang tua. Kita upah konon orang tua umur 70 tahun. Lama-lama bokeh isteri kata, nasib lah bang, saya dah terpikat dah dengan suami baru pun walaupun 70, padan muka. Anak 3 pun dah talak. Jangan dimain-main. Hampir orang lama ni lain. Kan? Ya. Jadi ada peraturan dia. Begitu juga dalam Islam ini, selain daripada munakahat itu hidup berkeluargaan, ada ibadah dia, ada juga tentang muamalah, urusan-urusan ekonomi. Dalam Islam pun ada. Ya. Lepas tu ada pula perkara berkaitan dengan jenayah.
Ada urusan dia, ada peraturan dia, ada hukum hakam dia. Sehinggalah ada hukum hakam jenayah ini bentuk hukuman-hukuman yang bentuk penderaan. Ada sebat, ada penjara, ada diat, denda, ada kisos, balas cedera, balas bunuh. Dia mesti dengan keadaan yang adil dan saksama. Kita tak boleh kata saya tak naklah Islam. Kalau ikut secara global pada hari ini, negara barat dia tak setuju langsung dengan hukuman mati ini, bunuh. Barat, hukuman di barat ini seboleh-bolehnya tak nak kepada hukuman mati. Ya. Dalam Islam pun hukuman mati bukan boleh terus bunuh macam tu saja. Ada bicaranya, ada syarat dia, ada saksi dia, ada hujah dia, ada dalil dia. Lepas tu bila sabit barulah jatuh hukuman. Jadi bukan makna orang tu bunuh orang terus jadi dihukum bunuh. Ada kaedah memaafkan, ada. Ya. Jadi kita tak boleh nak tinggalkan ataupun tak nak benda-benda yang kita tak suka, ataupun kita mencampur adukkan antara Islam dengan ajaran-ajaran yang lain. Sejak dari zaman Nabi lagi ajak bercampur-campur ni. Orang Yahudi pernah datang berjumpa dengan Nabi di Madinah, orang-orang Yahudi. Dia pun percaya kepada wahyu Allah, kitab Taurat. Dia pun terima Rasul daripada Nabi Musa AS, keturunan datuk nenek moyang dia. Lalu dia berpegang, walaupun mereka banyak mengingkari. Lalu bila Nabi semakin ramai orang masuk Islam ni, maka orang Yahudi pun menawarkan kepada Nabi supaya berkongsi hal-hal agama ini. Mereka datang jumpa Nabi dengan menawarkan, sebelah pagi kami ikut ajaranmu ya Muhammad. Dia panggil ya Muhammad. Waktu petang kamu pula wahai Muhammad ikut ajaran kami. Nak campur macam tu. Nabi nak jawab masa tu tak boleh jawab. Nabi tak tahu nak jawab macam mana. Sehinggalah Jibril turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu punca ayat tu turun. Lalu Nabi pun dapatlah pedoman. Akhirnya dia bacakan ayat ini, sampailah lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi tak ada boleh berkongsi-kongsi nak campur-campur. Jadi kita hari ini pun mesti firm. Walaupun kehidupan kita ini pelbagai masyarakat kita tak nafikanlah. Kita punya masyarakat ni dengan pelbagai kaum dan agama ni sama macam masyarakat zaman Nabi. Semasa di Mekah menyembah berhala, lepas tu masuk Islam, bermula dengan Nabi diangkat sebagai Rasul, maka ada golongan Muslim yang beriman, yang ada lemah iman dia, dan ada musyrikin. Bila pindah pula ke Madinah, lagi ramai percampuran bangsa. Maka ada Yahudi, ada Nasrani. Yahudi pegang kepada ajaran Yahudi dia, Nasrani pegang kepada agama Nasrani dia. Dia pun ada hujah, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Dalam masa yang sama di Madinah pun ada musyrikin yang masih menyembah berhala. Dan ada juga fahaman-fahaman yang menyembah api Majusi. Jadi akhirnya Nabi menerima masyarakat di Madinah itu yang pelbagai kaum, bangsa, agama. Tapi ada Nabi suruh berperang dulu? Tak. Ya? Jadi menunjukkan bahawa tak boleh campur aduk. Dan Allah memerintahkan agar kita ini, maknanya Nabi dan juga para sahabat, mengikut ajaran yang telah Allah tetapkan. Dilaksanakan tuntutan itu, dibuat dan dihormati peraturan itu secara total. Tak boleh maknanya hormat sikit-sikit. Jadi mesti ikut tentang halal haram, tentang harus dan segala tegahan mesti patuh. Kerana itu bukti keimanan yang sebenar. Pada hari ini kita tengok, kita lihat sekarang ni di sekeliling kita banyak perkara-perkara yang merosakkan Islam itu banyak berlaku. Pengabaian terhadap ibadah tu nampaknya kita nampak sana sini berleluasa. Kita kalau nak bandingkan kecemerlangan dari segi solat berjemaah dengan masjid kita yang besar,
Tetapi bilangan jemaah kita masih tak dapat mencapai seperti mana kecemerlangan umat terdahulu. Melimpah ruah masjid. Melimpah ruah tu orang ramai datang. Jadi keyakinan dan keimanan ketika itu sehingga berpegang bahawa ukhuwah persaudaraan terasnya bermula di masjid dan juga solat berjemaah. Tapi hari ini orang ambil ringan. Orang ambil ringan. Sebab itu besar ganjaran pahala apabila menanti waktu solat. Ya, kita menanti waktu solat. Kalau masjid, masjidlah, surau lah. Dengan tujuan pula kita nak solat berjemaah. Itu lebih besar ganjaran dia. Ya? Maknanya golongan orang yang nak masuk syurga ni, ada kalanya amalan tu nampak kecil ni. Antaranya dia tunggu waktu solat. Masuk azan, dia dah siap bersedia dah. Sebab apa? Dia nak mengutamakan solat berjemaah itu. Tapi tak adalah pula sampai mengabaikan tugas dan tanggungjawab lain. Jadi Islam itu maknanya fleksibel. Ada tolak ansurnya. Dan kepatuhan inilah menjadi bukti keimanan kita yang sebenar. Kita patuh ni bukti keimanan kita yang sebenar. Jadi keimanan kita ini dia patuh bukan setakat perbuatan kita. Ya. Malah perkataan yang keluar daripada mulut kita pun mesti melambangkan kita orang beriman. Kalau maki hamun orang, ya, caci maki orang tak tentu hala pun tak kena juga. Dan memilih cara hidup ataupun sistem nilai yang lain daripada Islam ini bererti apa? Pastinya bila kita pilih selain daripada Islam ni, ikut langkah syaitan. Ya? Ikut langkah syaitan, akhirnya bila kita ikut langkah syaitan ni, kita termakan hasutan dia. Syaitan ni dia menghasut kita. Jadi bila kita buat benda yang salah, batil ini, maknanya kita sudah termakan hasutan syaitan. Syaitan pun terkejut, oh tengok manusia ni. Kan? Syaitan pun tak ada pernah dia tu sendiri terlibat. Dia syaitan ni ada jantan ada betina. Syaitan ni ada jantan ada betina. Tapi dia tak adalah kebulu pula bersetubuh syaitan jantan dengan jantan, betina dengan betina. Hatta terhadap manusia pun, manusia yang lelaki dan manusia yang perempuan ni, syaitan ni dia datang untuk jantina. Kalau kita ni tidur dalam keadaan melupakan Allah, maka kalau kita ni lelaki, memang syaitan betina yang datang kepada kita. Takkan ada syaitan jantan. Syaitan jantan pun tak selera nak bersetubuh dengan jantan kita ni. Tak ada lagi riwayat cerita kata syaitan ni dia cari sama jenis dia. Tak ada. Tapi dia maknanya jantina yang berlainan. Ya? Sebab itulah kalau dalam kita bersetubuh tetapi kita lupa kepada Allah, ya, masih lagi dapat kita berdoa, paling kurang masih lagi menyebut nama Allah, maka itu adalah merupakan satu ibadah. Tapi kalau kita lupa dengan Allah, walaupun kita menyetubuhi isteri kita, tetapi di sisi Allah itu kamu menyetubuhi syaitan betina. Kau lupa aku, memanglah kau seronok benar, tapi jangan lupa aku. Ya. Jadi begitu. Jadi syaitan pun terkejut, manusia ni berjuang pula supaya diberikan hak kebebasan. Lelaki ni dia boleh hidup dengan lelaki seperti mana suami isteri. Cuba tanya selera kita lah, kita punya selera. Kan? Dia tengok orang jantan ni, selera kita. Kita rasa nak terajang ada lah, katakan. Jadi itulah maknanya melawan fitrah. Jadi syaitan ini dia menghasut. Dia menghasut kita. Akhirnya kita lah yang melakukan kebatilan. Itu maknanya pada ayat yang pertama pengajaran pedoman yang kita nak ambil ini. Lalu bila kita mengikut langkah syaitan ini, kita boleh jatuh syirik, kita boleh jatuh kafir,
sebab ikut syaitan. Ya. Kalau dia masih lagi berpegang bahawa dia Islam, dia boleh jatuh munafik. Jadi syaitan dia suka ni kita jadi mensyirikkan Allah, kita jadi maknanya dia nak kita menjadi orang yang murtad kafir, kita jadi orang munafik. Dia suka sebab ini teman dia, sebab dia ni sudah dijamin masuk neraka. Tapi dia minta dengan Allah, jangan matikan dia je. Dia mati besok dengan kiamat tu baru dia mati. Jadi dia nak seramai-ramainya teman bersama dia dalam neraka. Dia dah tak ada pilihan, hidupnya dalam neraka. Jadi dia nak pengikutnya ialah kita manusia. Jadi ini satu pedoman kepada kita. Jangan sama sekali kita tewas dengan hasutan syaitan. Sebab itulah pada ayat 209 itu, dari segi pedoman yang kita nak ambil itu, bila ayat 209 itu, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Dia ada seandainya kamu menyimpang setelah disampaikan keterangan Tuhan, menunjukkan bahawa bila kita menyimpang sebab kita ni dapat kebenaran, menunjukkan bahawa azab yang dikenakan ke atas orang yang ada ilmu, orang alim. Sebab ayat ini kata, seandainya kamu menyimpang setelah disampaikan keterangan Tuhan kamu. Kita dah dapat maklumat dah tentang iman, tentang Islam, tentang iman. Kita dah dapat maklumat dah dapat dah ni. Ini Islam, kita pun faham. Kita dah faham dah. Perkara yang halal kita faham, perkara yang haram kita faham. Jadi dengan kefahaman itu, tiba-tiba kita boleh buat benda-benda yang baik, yang halal ini. Akhirnya kita bergelumang dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa batil tadi. Jadi bila balasannya ialah azab neraka, orang alim pun boleh kena. Kita bila dah faham Islam, kita pun tergolong orang alim, tapi kita orang awam lah. Tentang semayang kita dah faham lah. Tiba-tiba kita malas semayang, macam mana tu? Ini banyak berlaku ni. Hari ini saya mesyuarat di Kementerian Pendidikan di Cyberjaya. Jadi Masjid Cyberjaya ni ada satu yang besar macam masjid dekat Putrajaya lah. Dia memang tengah-tengah pusat Cyberjaya tu. Memang besar lah kawasan dia. Saya kagum juga tengok bila semayang Jumaat ni dia penuh. Kereta parking ni orang sanggup parking jauh. Parking jauh menapak. Memang dengan panasnya apa semua lotih, tapi bersemangat pergi semayang Jumaat. Orang Melayu ke, India Muslim ke, Cina Muslim ke, orang daripada luar negara kita ke, tetap juga jauh pun berjalan. Jauh pun berjalan. Kita nampak baguslah tu. Sanggup lagi berjalan jauh. Kereta memang parking jauh lah, macam tak munasabah sanggup berjalan lebih 100 meter pun ada. Jadi ialah kita selama ni tak merasa situ. Bila tengok mata memang tak dapat nak parking dah yang dekat-dekat ni. Jalan tu dah bertindih kereta dah. Jadi maknanya kalau dia orang yang lewat tadi, dia lepas salam tu dia kena cepat-cepat pergi ke kereta untuk, kalau tidak nanti terganggu lalu lintas. Orang lain pun kalau lalu situ betul-betul satu lorong je, dia pun tak boleh nak marah. Ya? Jadi kita nampak ada penghayatan lah. Itu yang kita hendak. Sembahyang subuh berjemaah itu kalau tak mencapai ramai macam itu, menghampiri kepada ramai itu, maknanya dalam dewan solat itu ramai itu, itu satu kejayaan. Dan bila perbuatan itu perbuatan dosa, lebih berat dari siksaan orang jahil ataupun yang tidak tahu. Jadi pedoman kita hukum hakam, orang yang dah tahu hukum, dia buat benda salah dalam keadaan dia tahu, hukumannya lebih berat, azabnya lebih berat daripada orang yang jahil tak tahu, tapi dia buat juga benda salah tu. Dia buat juga benda salah tu. Tapi orang yang lebih tahu ni tadi, kita lebih tahu tadi tentang hukum hakam ni,
berat lagi azab. Malah seseorang itu juga, kata Dr. Wahbah Zuhaili, dia tidak menjadi kafir dengan meninggalkan syariat jika Islam itu tidak sampai kepadanya. Maksudnya pengajaran Islam itu pun tak sampai kat dia. Saya pernah bertugas di Sarawak. Pada zaman Tun Patinggi dan Abdul Rahman Yaakob jadi ketua menteri masa tu. Memang dia kempen dakwah, ramai masuk Islam. Bumi Putra lah, orang Iban, Bidayu apa semua. Tapi masa tu dia masuk Islam aja. Tetapi dari segi pengajaran terhadap Islam itu sikit sangat. Jadi saya pernah sampai satu kampung, masyarakat Bumi Putra Sarawak, dia Islam. Tapi bila sampai dekat rumah tu, di bawah rumah tu anjing, babi, macam biasa je. Bila kita naik ke surau, berabuk. Kita tanya mana sejadah, tak pernah guna. Jadi kita tak boleh nak salahkan dia tu. Kita kata kafir lah dia tu. Tapi pengajaran kepada dia tak sampai dengan mendalam. Tak ada tok guru yang dihantar untuk dia belajar agama. Jadi dia Islam pada nama saja. Jadi bila kita sampai situ, dia semayang asar berjemaah, kita pun, dia nengok aja, dia tak semayang kali, dia pun nengok aja kan. Tapi bolehlah dia pun, lepas tu dia nak berkumpul, kita pun bagilah tazkirah. Tapi tak bolehlah berat-berat kata orang ni tak semayang ni, kau nak masuk neraka ke? Tak boleh. Ya? Jadi kena bagi yang basic balik. Rupanya bila kita tanya dia, tak tahu semayang, tak tahu. Jadi agak jauh ke dalam, jauh ke dalam. Saya pernah sampai lah. Jadi begitulah. Sebab itu dia tidak jatuh kafir apabila syariat seruan Islam itu tidak sampai kepadanya. Dia mungkin sampai dari segi dia masuk Islam. Dia qalu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ataupun dia masuk Islam tu dia nak kahwin je. Janji saya dapat kahwin dengan orang Islam. Dapatlah saya tanah, dia kata. Kata dia lah. Lepas tu tak ada follow up. Kita pun tak boleh kata dia kafir bila dia tak semayang. Sebab backup itu tidak kukuh. Jadi begitu. Sebab itu kita kena, dakwah ni kena berterusan lah. Kemudian orang yang ingkar ini pada ayat 210, pada perenggan yang ketiga tu, perenggan yang kedua, yang ketiga. Pada ayat 210 tu ada maksud ayat orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan kedatangan azab Allah. Menunjukkan bahawa kesudahan orang yang menentang ajaran Allah atau menderhaka adalah kemusnahan dan bakal diseksa. Pastinya kalau menderhaka kepada Allah ni, dia akan datang bentuk azab. Jadi manusia ni seolah macam dia tak kisah pernah azab Allah ni, tak ada lah tu sikit yo. Sebab ialah dia menganggap bahawa kalau azab di dunia ini tak ada apa pun, biasalah tu katakan, apatah lagi dia jenis lasaknya kan. Tapi azab Allah ini ialah bakaran api neraka. Ya. Bakaran api neraka. Ya. Dipanggang. Dia tak cair dipanggang tu. Dia tak hangus dipanggang tu. Dia tak hancur, maknanya lebur menjadi rentung. Itu di dunia sahaja. Tetapi di akhirat ini terbakar itu dengan keperitan yang amat sangat. Jadi bayangkan, dipanggang, dibakar, dicelur, direndam, semua tu. Jadi itu adalah azab yang sangat menyiksa kan. Jadi kita sepatutnya gerun dengan keadaan itu. Kerana dah pasti dah, Dr. Wahbah Zuhaili kata, orang yang menentang ajaran Allah ataupun menderhaka adalah kemusnahan dan bakal diseksa. Sebab itu walaupun sikit amalan kita tak apa. Nabi Adam AS bila dibangkitkan manusia, kisah di alam akhirat itu, di padang mahsyar, Nabi Adam jumpa dengan Rasulullah. Nabi Adam bagi tahu, dia kata, wahai Muhammad, ya Rasulullah, aku melihat umat engkau nak dihumban ke neraka.
Jadi bila Rasulullah dengar cakap Nabi Adam ni, takkan Adam nak nipu. Adam AS takkan nak nipu. Aku tengok betul umat kau ni nak diumban ke neraka. Nabi segera pergi ke tempat itu. Di pintu neraka itu Nabi tengok umatnya nak dicampak oleh malaikat. Lalu Nabi berkata kepada malaikat, dia kata, kenapa kau nak campak umat aku ni? Janganlah campak. Lalu malaikat jawab, dia kata, ya Rasulullah, engkau sudah tahu aku ni taat kepada Allah. Kerja aku ialah mengumban manusia ini ke dalam neraka. Itu ketaatan aku, sebab tu perintah Allah. Memanglah kalau malaikat malik, dia jaga neraka. Di antara cara menyiksa tu, dia umban, dia campak. Banyaknya dicampak. Ada yang disambar oleh api neraka, orang yang zalim. Orang kalau buat zalim dekat orang, api neraka tu menyambarnya bergulung-gulung. Api neraka menyambarnya. Fatamassakumunna, kamu disambar oleh api neraka. Sebab itu jangan buat kezaliman dekat orang. Yang lain tu semua dicampak. Tak ada maknanya beratur elok-elok. Beratur. Tepuk belakang lah. Masuk neraka tak macam tu. Tak ada macam tu. Kalau macam tu macam seronok bana masuk neraka ni, beratur elok-elok, tepuk-tepuk belakang, tak ada. Jadi akhirnya malaikat jawab, tugas aku ni memang itulah ketaatan aku kepada Allah. Mana mungkin aku derhaka kepada Allah. Nabi minta lagi, kalau begitu wahai malaikat, timbang balik. Timbang balik boleh. Sebab nak confirmkan kepada Rasulullah, sebab tadi dah timbang, memang borek dosa. Jadi timbang semula tu memang berat dosa. Dia kata, ya Rasulullah, tengok bukti. Dosanya borek ni, dacing ni borek pada dosa. Yang pahala ni terangkat tinggi, makna ringan. Mestilah campak neraka. Nabi kata, nanti dulu. Nabi ni dia ada lesen syafaat. Dia pun keluarkan daripada poket dia satu helai kertas, lalu dia letak dekat timbang tu. Timbang tu berubah. Langsung timbang yang berat dosa tu terus naik ringan, pahala tu pula berat. Bila pahala tu berat, jadi Rasulullah kata, ni ringan dah ni, dosa ni berat pahala. Patutnya dia tak diumbankan. Barulah maknanya itu berdasarkan tugas malaikat. Kalau borek pahala, memang tak boleh umban neraka, memang boleh masuk syurga. Maka sahabat pun tanya lah bila Nabi bercerita keadaan itu. Sebab tanya, apa benda yang ada dalam kotak tu? Hanya selawat kepada Nabi. Dia kata, umat aku ni dia berselawat kepada aku. Rupanya selawat ni kocik je. Kita kata, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Rupanya fadilat dan kelebihan dia menambahkan pahala sehingga berat dosa tadi banyak terampun. Itu yang berlari Nabi tu bila Nabi Adam kata, ada umat kau nak kena campak ke dalam neraka ni. Jadi silakanlah. Itu contoh-contoh. Banyak lagi lah. Tentang seorang perempuan, dia pernah melacurkan diri dia, lepas tu dia nak bertaubat. Lepas tu bila dia nak bertaubat, dia nak pergi satu tempat, nak jumpa orang alim yang dia nak bertaubat. Dalam perjalanan yang agak jauh itu, dia sampai di satu tempat tu ada perigi. Dia turun ke perigi itu untuk ambil air minum. Bila dia nak naik, dia tengok ada anjing terjelir lidahnya sambil menjilat tanah. Apa maksudnya tu? Anjing tu haus. Jadi dia pun beri minum anjing tu. Dia tadah air tu, dia cedok dengan sepatu dia, kasut dia. Lepas tu dia bagi air kepada anjing tu minum. Kita jangan baca lah dia macam mana, dah najis ke tak najis kata kan. Kemudian bila dia nak naik tu tinggi, lalu anjing itu seperti memberi isyarat. Dia pegang kasut, anjing tu gigit kasut, dia tariknya. Perempuan ni naik, jadi dia naik tu dengan tak payah nak memanjat-manjat orang. Dapat dia naik. Maka dalam perjalanan dia meninggal di satu tempat. Jadi malaikat yang nak bawa ke neraka pun turun, yang nak bawa ke syurga pun turun. Dah berobot malaikat. Ini nak bawa ke syurga sebab dia buat baik tu, yang ini kata dia jahat, bawa neraka. Maka bila rujuk kepada Allah, maka tengok mana yang loket. Nak masuk isyak.
Akhirnya dia hampir kepada tempat dia nak tuju tu, nak belajar ilmu dengan orang alim supaya dia boleh bertaubat dengan betul. Dia dah ada niat bertaubat. Walaupun niat dia bertaubat itu Allah sudah terima kebaikan dia. Maka Allah putuskan kepada malaikat dia ahli syurga. Ahli syurga. Jadi kita ni masuk syurga ni akhirnya banyak kepada amal perbuatan kita tu terhadap makhluk. Dia buat baik dekat anjing, dia buat baik dengan anjing aja. Tetapi oleh kerana dia berperi kemanusiaan kepada makhluk Tuhan yang sedang memerlukan, maka Allah balas dengan kebaikan yang sangat besar. Apatah lagi kita buat baik kepada manusia. Ini kita titik orang sampai memang teruk kawan tu. Kalau dah bergaduh lah kan? Kalau dah tak suka, dah tak satu camp, kita titik dia sampailah dia hancur, katakan. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Sampai begitu sekali dia bergaduhnya kita. Jadi apakah kita tidak takut kepada balasan yang dicampak oleh Allah ini, yang disebut kalau kita derhaka adalah kemusnahan dan bakal diseksa. Ini adalah satu kepastian yang tak dapat ditolak lagi. Juga merupakan kaedah yang diterima oleh semua orang berakal. Betul. Kalau kita tanya pada mana-mana orang yang ada agama pun, dia akan kata ada balasan selepas kematian tu, ada balasan. Jadi kita buat baik ni pasti Tuhan balas baik. Saya ada seorang pekerja pembersihan saya, dia agama Hindu lah. Dia pernah berkahwin dan dapat anak 3 orang, termasuklah anak lelaki seorang. Lepas tu dia bercerai. Lepas tu dia kahwin dengan lelaki lain. Bila dia kahwin dengan lelaki lain ni, anak lelaki dia tak boleh terima. Sampai sekarang anak lelaki dia tak pedulikan dia. Jadi dia ceritalah dengan saya. Saya pun cakap, tak boleh macam tu, anak you ni derhaka ni. Walaupun saya Islam, dia agama Hindu, tapi saya sebutlah anak you derhaka, dia angguk. Bila saya kata derhaka dengan mak ni masuk neraka, saya kata dia angguk. Ya betul cikgu. Dia pun tak ada kefahaman itu. Kita nak menyampaikan benda yang umum supaya dia sampaikan dekat anak lelaki dia. Janganlah kau tinggalkan mak kau ni. Dia tak peduli mak dia, sebab dia memang benci dengan mak dia sebab kahwin dengan lelaki lain selepas bercerai dengan ayah. Nak buat macam mana? Sekarang dia jaga pula suami dia sekarang ni sakit. Sakit jenis pakai pampers, katakan. Cikgu saya nak balik sekejap cikgu, kata. Nak tukar pampers suami. Jadi dia adalah buat you memang baiklah you ni, kata. Kita pujilah dia. Dengan harapan terbuka pintu hati dia, lepas tu dia nak terima Islam, katakan. Jadi maknanya pada kefahaman dia tu ada balasan buruk. Ada balasan buruk. Cuma kita sampaikan konsep itu dalam Islam ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala seolah mengatakan, sikit lagi tuan-tuan ya, tidaklah mereka menunggu melainkan Allah akan menzahirkan satu perbuatan terhadap mana-mana makhluknya bertujuan membalas dan menentukan hukuman di atas perbuatan mereka, kerana Allah ini memang dari segi maha menghukum, itu hak Allah. Maha menghukum itu hak Allah. Dan hukuman Allah ini ada juga di atas muka bumi ini. Musibah yang berlaku, banjir besar yang berlaku. Banjir yang berlaku sekarang ni, baru-baru ni di Spanyol, Valencia. Kita tengok tu kereta tu hanyut. Dan lepas tu bila air surut berlonggok kereta tu. Valencia ni jangan cakaplah dia punya keindahan Spanyol ni. Valencia ni pernah dulu 50 tahun dulu pernah banjir besar ni, tapi ni lagi teruk. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Itu adalah satu kehendak Allah dalam memberi hukuman kepada manusia di atas muka bumi. Tak boleh kita salahkan Allah, mesti ada sesuatu yang ada hikmah dia. Lepas tu kita tengok masyarakat Spanyol, dia tolong, daripada luar datang tolong. Itu menunjukkan bezanya orang Islam terhadap Palestin. Bezanya orang Islam, terutama orang Islam yang Arab ni, terhadap Palestin.
Mana dia betul-betul kerajaan Arab, kerajaan. Minta maaf lah kalau kerajaan Arab dongan ni, Arab Saudi marah saya, Oman, Bahrain semua marah saya. Sebab tak ada kerajaan Arab ni dia betul-betul atas nama kerajaan dia, dia tolong. Kalau dia tolong maknanya Israel marah dia. Yang tolong betul-betul negara Arab yang tak kaya, Yaman, Syria. Negara ni tak ada minyak. Negara yang kaya ni yang ada minyak, Arab Saudi kaya, Qatar kaya, Bahrain kaya, sebab dia ada minyak. Qatar tu dulu tanah tandus, tempat nelayan cari rezeki. Tapi bila Allah jadikan kawasan tu ada minyak, sampai sekarang minyaknya beratus tahun tak habis. Jadi Qatar ni memang untung betul lah siapa jadi. Kalau rakyat Qatar ni daripada dia sekolah tadika sampai dia masuk universiti free of charge, kau tak kena bayar apa, belajar je lah. Ya? Jadi maknanya kalau Spanyol tu, Valencia tu banjir, masyarakat daripada luar Spanyol itu, orang Spanyol juga tapi daripada wilayah lain, dia datang, dia tolong. Palestin ni sampai nak makan apa sekarang ni, dia makan dedak haiwan, makanan kuda tu dia makan. Air-air kumbahan, lembah-lembah air yang bertakung tu, mereka ambil air tu, mereka saring supaya jadi air minum. Kalau mereka mampu pula ambil air laut tu dengan kemahiran yang mereka ada, sampai dia disuling air itu boleh minum. Tapi mereka tetap bertahan. Tetap bertahan. Kenapa? Iman. Iman. Ini wilayah dulu Rasul-Rasul. Dia bertahan tu. Kalau ada pun orang Arab yang nampak macam nak menolong ni, Parsi, orang Iran, dia bantainya, luncurkan drone. Adalah kena bom kata kan. Tapi kalau nak perang betul-betul Iran ni, kata biarlah lagi banyak kata kan. Tapi dia ada melibatkan tentang ekonomi juga. Jadi kalau perang ni dengan kita-kita susah. Confirm kalau perang Amerika untung. Amerika ni saja dia lagukan ni. Bila perang semua nak senjata. Amerika tentu dia jual dia punya senjata. Beli pada aku. Untung berjuta-juta. Kan? Kita, negara kita ni jadi sakit sebab duit kita akan jadi lebih mahal. Jadi mahal bukan apa, nilai duit dolar tu kita punya tu sampai 5-6 ringgit ke $1. Bila perang ni berlaku, satu keadaan perang ni tentulah merosakkan, tetapi sudah janji di akhir zaman peperangan besar akan berlaku. Jadi kita pun tak tahu bila masa dia. Ni onar Yahudi lah. Dan akhir sekali kita akan sambung lagi lah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat itu, Allah ni maha menghukum, bukan saja di hari akhirat atau dunia pun. Dengan musibah ini satu bentuk hukuman kepada manusia supaya kembali balik kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menampilkan satu perbuatan yang disebut sebagai nuzul. Nuzul ni turun. Ya, seolah-olah perbuatan Allah ni Allah turun. Ya, tapi dia bukan turun seperti mana kita turun lah. Ya. Istiwa ni maknanya seperti bersemayam di singgahsana. Seperti ya, Allah ni dia tidak bertempat. Maka Allah juga menampilkan perbuatan yang disebut Atiana, datang, ataupun juga perbuatan lain yang berlaku tanpa alat dan sebab. Maka Masya Allah ni maha berkuasa. Jadi kita ni dengan Allah ni kita tak ada apa-apa, kerdil benar. Apa pun kita tak ada. Ya? Allah datangkan banjir pun kita boleh musnah. Allah datangkan kemarau pun kita boleh musnah. Ya? Allah datangkan gempa bumi berlaku pun kita. Cuba bergegar bumi, gempa bumi. Memang kelang kabut itu semua keluar bangunan. Baru-baru ni di Perak ada bergegar kata. Rupanya gegaran itu ialah di sebelah Sumatera. Dia shot sampai ke wilayah kita. Kelang kabut semua tu turun lari daripada bangunan tinggi, apa hal? Itu baru sikit kita dah bergogah, dah takut. Apatah lagi gegaran yang kuat sehingga menghancurkan bangunan dan bukan tak pernah berlaku. Apakah ini bukan balasan daripada Allah? Balasan. Sebab Allah ini berkuasa dalam apa jua keadaan. Maka yakinlah kita kepada Allah. Sebab itu kita khauf, takut, maka bertakwalah kita kepada Allah.
maka keimanan kita itu ialah melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu rumusan pengajaran pada perenggan yang ketiga. Tapi panjang lagi, kita akan sambunglah ya. Jadi dah masuk waktu isyak ni, saya tangguhkan dulu tuan-tuan. Segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah. Bacaan daripada suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma